Selamat sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid pendidikan moral tingkatan 2. Hari ini murid-murid akan belajar dalam unit 11 iaitu adab tempat awam dijaga, nikmat hidup dirasai bersama. Pembelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan menunjukkan anda berkaitan contoh-contoh tempat awam sebelum kita belajar bagaimana kita nak beradab di kawasan tempat awam. Seperti biasa, tempat awam merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk orang ramai, orang awam. Dan sebagai contoh, stesen kereta api yang menggunakannya ialah orang awam. Selain itu, contoh yang biasa atau kawasan yang biasa diikuti oleh orang ramai ialah hospital, UTC atau RTC, kawasan taman rekreasi ataupun kawasan taman perumahan, taman permainan di kawasan perumahan anda. Selain itu, di kawasan pasar awam, di mana kawasan tempat ibu bapa anda pergi ke pasar untuk membeli barang-barang dapur dan keperluan. Selain itu, kawasan lapangan terbang, iaitu satu kawasan yang mana anda dan keluarga anda nak melancong dengan menggunakan kapal terbang. Tempat menunggu bas iaitu di stesen bas ataupun pondok bas, perpustakaan dan banyak lagi. Jadi di dalam gambar ini adalah sebahagian contoh-contoh kawasan tempat. Baik, pelajaran pertama kita pada hari ini ialah tentang perlakuan beradab di tempat awam. Di dalam buku teks memberikan 4 contoh perlakuan beradab di tempat awam. Ini adalah sebahagian saja contoh perlakuan beradab. Yang pertama iaitu memakai pakaian yang sopan dan sesuai. Anda hendak ke mana-mana, anda hendaklah memakai pakaian yang sopan dan sesuai. Sopan ini maksudnya ialah pakaian yang tidak menjolok mata. Pakaian yang mengikut peraturan. Peraturan etika pemakaian ketika berada di premis awam seperti perpustakaan awam, sekolah dan sebagainya. Dan anda haruslah berkelakuan sopan, berkelakuan sopan di tempat anda, di tempat awam. Anda tidak boleh melakukan sesuatu perkara yang boleh menyebabkan orang lain tidak selesa. Antara contoh perlakuan bersopan ialah duduk sopan, bercakap dengan senyap dan tidak membuat provokasi ketika berada di tempat awam. Baik, contoh yang ketiga ialah buang sampah ke dalam tong sampah. Tidak kiralah anda berada di mana, pastikan anda buang sampah di tong sampah yang disediakan. Dan yang terakhir ialah menggunakan kemudahan awam dengan baik. Contoh yang diberikan di sini ialah kawasan taman permainan. Di rumah kawasan perumahan anda ada taman permainan. Jadi gunakan alat kemudahan yang diberikan kepada anda dengan baik dan jangan rosakkannya. Kerana orang lain juga ingin menggunakan alat kemudahan tersebut. Bagi kemudahan orang. Baik, murid-murid, kita tengok kepentingan beradab di tempat awam. Apakah kepentingan beradab di tempat awam? Seperti biasa, anda akan lihat di dalam buku teks ada 5 kepentingan beradab di tempat awam. Yang pertama, menjimatkan perbelanjaan. Apa nak dibelanjakan ni? Iaitu penyelenggaraan. Baik, bagi kemudahan awam yang rosak, kerajaan terpaksa mengeluarkan duit belanja yang tinggi untuk membaiki kemudahan awam yang telah rosak. Jadi sebagai rakyat Malaysia, sila pastikan alat kemudahan yang diberikan kepada kita dapat digunakan secara baik dan tidak merosakkannya. Jika ada berlaku kerosakan kemudahan awam atau tempat awam, sila laporkan kepada pihak berkuasa atau pihak yang terlibat. Baik, yang kedua, iaitu kemudahan awam boleh digunakan dalam jangka masa yang lama. Maksudnya, saya bagi contoh. Taman permainan. Seperti yang biasa cikgu ajar sebelum ni, kita ambil contoh di kawasan perumahan kita iaitu taman permainan. Buaian, longsor dapat digunakan lama sekiranya semua orang menjaga, gunakan dengan baik dan sentiasa peka akan kemudahan prasarana yang diberikan kepada kita, yang kita guna pakai selalu. Sekiranya mengalami kerosakan, cepatlah buat aduan kepada pihak JKKK ataupun pihak pengurusan perumahan tempatan supaya dapat dibaiki.
supaya orang lain boleh menggunakannya. Yang ketiga, kepentingan untuk beradab di tempat awam ialah kemudahan selesa dan selamat digunakan. Biasanya awak tengok segala kemudahan yang diberikan itu kita dapat gunakan dengan selesa. Okey, dan selamat digunakan. Jika sesuatu kemudahan yang tak dapat digunakan dengan baik, maka tidak usahlah anda buat main atau anda merosakkannya lagi. Okey. Kemudahan yang sedia ada tu sila guna dengan sebaik yang mungkin. Bukan mengambil peluang untuk merosakkannya. Okey. Dan kepentingan yang keempat, kepentingan beradab di tempat awam ialah meningkatkan imej negara. Kenapa ia meningkatkan imej negara? Okey, ini kerana negara kita selalu dihadiri oleh pelawat ataupun pelancong asing. Jadi pelancong asing, siapa tu pelancong asing? Iaitu orang daripada luar negara. Mereka akan melihat tingkah laku kita. Adakah kita ini seorang yang berdisiplin, seorang yang bermoral dalam menjaga segala kemudahan yang terdapat di tempat awam. Dan yang terakhir ialah melatih diri dan mematuhi peraturan yang disediakan. Yang melatih diri untuk berdisiplin ini adalah amat sukar. Kerana setiap orang tidak mampu nak menjaga disiplin seseorang yang lain. Jadi hanya diri kita sajalah yang bertanggungjawab untuk melatih untuk disiplin dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di sesuatu tempat awam yang telah kita lalui, yang telah kita gunakan. Especially penggunaan alat kemudahan. Tak kiralah apa. Okay, baik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kelakuan beradab di tempat awam dan kelakuan tidak beradab di tempat. Bila kita sebut tentang perlakuan beradab ni adalah perlakuan yang bersopan santun, perlakuan yang baik, kawasan kemudahan awam lah. Okay, kalau perbuatan yang tidak beradab ialah perbuatan yang tidak baik. Contoh perbuatan yang beradab yang pertama ialah menggunakan harta benda awam dengan baik. Ini saya selalu tekankan. Menggunakan harta benda awam. Tak kiralah awak belajar di sekolah. Sekolah pun salah satu agensi kemudahan awam. Perkhidmatan awam yang menyediakan kemudahan awam kepada murid-murid. Murid-muridnya adalah orang ramai. Okey, orang yang bersekolah di situ. Jadi, anda sebagai tanggungjawab anda harus menggunakan harta benda awam dengan baik. Tak kiralah itu sekolah. Tak kira berada di mana. Anda berada di taman permainan, anda berada di perpustakaan, anda berada di shopping komplek, menggunakan perkhidmatan awam, awak harus jaga dengan selepas. Yang kedua, menggunakan tong sampah. Kataan istilah tong sampah ini sinonim dengan rakyat Malaysia. Ada tong sampah tapi tak nak buat. So kita kena perbetulkan persepsi ini. Kita kena betulkan sikap ini. Kalau ada sampah, nampak sampah, kutip sampah dan buang ke dalam tong sampah. Kerana kita tidak mahu rakyat Malaysia buang sampah merata-rata hingga mencemarkan alam. Yang ketiga, menjaga adab. Menjaga tingkah laku dan juga perangai awak. Kelakuan, iaitu tingkah laku dan juga sikap di tempat awam. Contoh, jika kita berada di dalam stesen bas, takkanlah kita nak meludah. Tak meludah, awak buang air liur awak, buang merata-rata. Tak boleh. Buang kahak, tak boleh. Buang sampah, tak boleh. Buat bising, tak boleh. Kerana itu perlakuan yang tidak beradab dan tingkah laku yang tidak. Yang keempat, menggunakan air ditandas mengikut keperluan. Menggunakan air. Selepas guna, flush tandas itu. Jamban itu. Kerana orang lain pun nak guna. Dan yang kelima, memberikan laluan kepada orang ramai. Ini ketika orang beratur dengan sesak. Orang beratur dengan sesak. Contohnya, kita berada di dalam stesen bas, stesen kereta api, nak masuk ke kereta api, kena beratur. Jadi awak bagi laluan orang yang nak masuk dan itu contoh perlakuan beradab. Tetapi perlakuan yang tidak beradab ialah contoh yang pertama, merosakkan harta benda awam. Kesian, orang lain tak boleh pakai. Macam mana? Bagaimana contohnya? Vandalism lah. Popakkan singki tandas, conteng dinding tandas dan sebagainya. Jadi elakkan. Yang kedua, contohnya buang sampah merata-rata tempat. Ini saya dah cakap lah. Tak kira dah berada di mana. Di tepi sungai, di tepi laut. Ataupun di kawasan perkhidmatan awam. Tolong jangan buang sampah. Jika awak buang sampah merata-rata tempat, mengganggu suasana perkhidmatan orang. Yang ketiga, pergaulan bebas. Ini tak ada adab ni. Antara lelaki dan perempuan. Di Malaysia, jarang kita tengok
perlakuan bebas antara lelaki dengan lelaki. Jarang. Tetapi perlakuan yang bebas ni bermaksud lain jantina lah. Sama ada lelaki dan perempuan. Kalau sama jantina tu kita panggil gay dan lesbian. Tapi kalau berlainan jantina seperti perbuatan yang sumbang mahram. Okay? Berpeluk-pelukan. Padahal tak kahwin, dah berpeluk-pelukan, bercium-ciuman. Itu adalah perkara yang salah yang tidak boleh dilakukan oleh semua rakyat Malaysia. Okay? Yang keempat, membiarkan pilih air. Ini kawasan pilih air ini biasanya terdapat di semua tempat. Di premis kerajaan atau premis swasta. Tidak kira lah di sekolah, di shopping mall dan sebagainya. Kenapa mesti ada pilih air? Jika berlaku kebakaran, pilih air adalah salah satu alat yang digunakan untuk membantu kebakaran. Okay? Tetapi ada juga yang menggunakannya secara curi-curi. Ada juga yang menggunakannya untuk bermain air. Buka pilih air, biarkan air tu membazir. Tak guna. Saja nak biar air tu melempar-lempar. Ini adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Dan yang terakhir sekali ialah menghalang laluan orang ramai. Ini seolah-olah mau mencari pasal dengan orang lain. Orang nak keluar, awak halang. Orang nak masuk, awak tak bagi. Seolah-olah macam nak gaduh. Tak boleh. Ini adalah perbuatan yang tidak beradab, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh setiap rakyat Malaysia. Baik, kita teruskan kepada sesi latihan oral. Bagaimana kita nak jawab oral seandainya diberikan satu situasi seperti ini? Ya, anda boleh baca bersama-sama dengan saya. Meme seringkali ke perpustakaan. Sewaktu dia menggunakan bahan bacaan, didapati buku koyak dan banyak halaman surat dicor. Ini adalah contoh situasi berikan kepada anda soalan ini. Baik, soalan yang pertama. 1. Apakah perasaan Meme apabila tidak dapat menggunakan bahan tersebut langkah pelajaran di perpustakaan awam? Tengok soalan yang seterusnya, soalan yang kedua. Apakah tindakan Meme terhadap kerosakan alat bahan tersebut? Berikan cara Meme perlu berkelakuan adab semasa berada di perpustakaan. Baik, langkah pertama nak jawab soalan yang pertama. Pastikan anda mesti tahu kehendak soalan. Perasaan apabila jumpa isu positif, dia akan jadi negatiflah perasaan yang tidak baik. Perasaan kalau jumpa isu positif, dia akan jadi perasaan yang Nah, okey. Setiap soalan nombor 1 kita kaji soalan. Apakah perasaan? Gariskan perkataan perasaan, tulis kehendak soalan yang okey. Sini satu, satu maksudnya kehendak soalan pertama lah satu soalan je. Okey. Kecuali kalau ada sambungan soalan kat sini. Berikan alasan anda. Itu okey. Okey. Baik. Apabila tidak dapat menggunakan bahan, isunya ialah tidak dapat menggunakan bahan tersebut. Ulang kaji pelajar. So ada dapat pinjam buku. Ya, conteng dan sebagainya. Baik, ini adalah awak tulis kat sini, ini adalah isu negatif. Isu negatif ni isu yang tak baik lah, isu yang positif lah. Kalau awak nampak sesuatu benda yang tak baik, mesti awak rasa marah, geram kan. Jadi itulah isu contoh jawapan dia. Baik, so kita nak jawab yang pertama, kita kena tulis sedih, kecewa, marah, geram, tak bagi. Adalah jawapan perasaan. Sebab apa? Sebab perkara yang tak baik. Bila perkara tak baik kita nampak, kita akan rasa marah, kita akan rasa geram, kita akan rasa kecewa, rasa tak bagi dan sebagainya. Ia melibatkan. Tapi kalau situasinya isu positif, jawapan dia ialah gembira, bahagia, senang dan sebagainya. Ya. Ini adalah contoh jawapan nombor. Kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 minta apakah tindakan Meme? Watak dia siapa? Meme. So, gariskan perkataan Meme ke atas tu W. W itu maksud watak. Okay. Terhadap kerosakan alat tersebut. Okay. Tindakan Meme terhadap kerosakan alat kemudahan tersebut. Apa yang perlu Meme buat? Itu soalan pertama lah. K1 lah. Okay. K1. Ke atas K1 atau tindakan. Baik, yang kedua, berikan cara. Gariskan perkataan cara, tulis kat sini K.
K2. Okey. K2. Watak dia ialah meme. Okey, meme perlu berlakuan beradab sopan semasa awak. Okey. Yang pertama, meme perlu melaporkan kerosakan bahan tersebut kepada pihak Sarawak. Ini K1 lah. Jawapan K1. Okey. Jawapan yang K2 pula. Okey. Meme perlu jaga kemudahan diberikan. Meme tidak membuat bising. Meme tidak mengaku lain. Pastikan untuk menjawab soalan. Kalau awak nak buat ayat yang berbeza, watak kat depan. Watak dia mesti meme. Jadi meme ni lah watak. Okey. Cikgu boleh tak tulis meme, tulis orang lain? Tak boleh. Sebab soalan tanya meme. Jawapannya watak. Watak dia meme. Dia tak boleh orang lain, tak boleh ibu bapa, tak boleh abang, tak boleh kakak, tak boleh jiran-jiran. Okey. Jadi ini adalah cara contoh buat nanti. Baiklah murid-murid, sekian saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.